Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita sambung PDPR online kita dengan tajuk bab 10 iaitu teknologi hijau. Okay, jadi kita tengok apakah yang terkandung dalam bab ini. Okay, jadi kita pergi satu persatu, kita lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau. Okey, kalau awak tengok dekat sini, maksud teknologi hijau merujuk kepada pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Okay, dengan kata lain, dia cipta produk tu, dia hasilkan produk tu, tapi dalam masa yang sama, produk yang dihasilkan itu ialah mesra alam yang mana tidak mencemarkan alam sekitar. Okay? Jadi kita tengok lagi satu persatu dalam ni. Okay, kalau kita tengok matlamat dia, teknologi hijau ni, okay, pertama meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan, seterusnya melindungi ekosistem semula jadi, mengurangkan impak negatif daripada aktiviti manusia, okay, aktiviti manusia dan yang terakhir menjadi alternatif untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Okay. Okay, apakah kriteria produk teknologi hijau? Okay, macam cikgu dah jelaskan tadi, produk tu ialah produk mesra alam yang tidak mencemarkan alam sekitar. Jadi dekat sini ada banyak ciri-ciri ataupun kriteria. Kita tengok satu persatu. Yang pertama boleh digital semula ataupun melalui amalan 5R. Pelaksanaan produk telah melalui proses inovasi teknologi bagi menjaga keharmonian manusia dan persekitaran. Seterusnya, reka bentuk satu produk harus berdasarkan pengalaman lepas untuk membantu manusia. Okay, maksudnya dia sentiasa mencari sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat kepada manusia lah, yang tidak memudaratkan, ya. Menggalakkan penggunaan sumber bahan yang boleh diperbaharui. Piawaian kualiti produk harus menjadi ukuran penting dari segi penerimaan masyarakat. Seterusnya, mudah digunakan kerana teknologi ini dicipta untuk kegunaan manusia. Selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik. Seterusnya, kadar pembebasan gas rumah hijau adalah rendah atau sifar. Berupaya meminimumkan kemerosotan alam sekitar dan yang terakhir menjimatkan penggunaan tenaga dan sumber bahan api. Okey, itu ciri-ciri produk teknologi hijau ataupun kriteria dia. Okey, jadi kita tengok contoh produk teknologi hijau. Okey, ni dari segi tenaga, digunakan tenaga elektrik, contoh bas ni, bas elektrik ataupun kereta hybrid. Okey, macam kalau tengok dekat stesen minyak ada yang tempat charge khas untuk kereta hybrid. Okey, kalau awak perasan lah, mungkin kat KL banyak. Okey, seterusnya melibatkan alam sekitar, contoh produk ni, plastik, beg plastik biodegradasi. Beg plastik ni bagus sebab dia mudah untuk dikitar semula. Tak macam setengah beg plastik yang mana susah melalui proses perebutan yang mana boleh mengakibatkan kita punya alam sekitar terganggu lah, sebabnya dia tak boleh terurai dengan mudah, ya. Okay, seterusnya dari segi ekonomi, diguna panel solar. Okay, contoh industri fotovolta. Okay, nanti kita tengok apakah maksud industri fotovolta. Dia menggunakan panel solar ni ialah daripada cahaya matahari. Seterusnya sosial, dari segi sosial, penggunaan bekas makanan mesra alam tu contoh dia, atau menggunakan penggunaan awam. Okey, kalau tengok dekat sini bekas makanan daripada ubi kayu. Okey, bekas makanan ni lebih selamat berbanding dengan yang polistiren warna putih macam putih kertas A4 ataupun putih salji. Itu sebenarnya tak bagus, ya. Sebab tu dia dah tukar yang lain yang lebih selamat ataupun yang warna jernih tu. Yang tu okey. Okey, seterusnya kepentingan teknologi hijau. Okay, dari segi sosial, dia ada dari segi ekonomi. Awak boleh tengoklah satu persatu. Contoh sosial ni meningkat kualiti hidup, meningkat kemudahan, infrastruktur tempatan. Okay, dan selebihnya boleh tengok dekat sini. Sama juga dari segi ekonomi, mengurangkan kos operasi, meningkatkan nilai aset dan seterusnya. Yang terakhir ni, industri fotovolta dapat menyumbang kepada pendapatan keluaran dalam negara kasar. Okay, so kita tengok apakah fotovolta. Okay, sel yang terdapat dalam panel tenaga suria berfungsi menukar cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Okey, maksudnya dia menyerap tenaga cahaya matahari tadi dan dia tukar kepada tenaga elektrik. Itu adalah canggihnya teknologi, ya. Tapi menggunakan bahan yang mesra alam.
menjana tenaga, okey. Ni dari segi tenaga angin, solar, ombak, okey. Dia dapat daripada situ tenaga, okey. Jangan kata angin tu tak boleh bagi manfaat selain ialah boleh kita rasa segar. Sebenarnya dia boleh bekalkan tenaga elektrik juga, sama dengan air, solar, ombak. Okay, seterusnya memelihara dan memelihara alam sekitar. Okay. Yang teknologi hijau ni memang dia memelihara dan memelihara alam sekitar sebab dia tak mencemarkan alam ya. Okay, amalan berkonsepkan teknologi hijau. Apakah amalan yang kita perlu buat dan sebelum ni kita tak tahu? Contoh penjimatan tenaga. Tutup suis dan cabut plug peralatan elektrik yang tidak digunakan. Kebanyakan orang tutup suis je tapi tak cabut plug. Sebenarnya kena cabut sekali sebab itulah amalan teknologi hijau yang mana kalau kita tak cabut plug, tenaga tu masih lagi berjalan lah. Okay? Walaupun kita tutup suis. Jadi sebab tu dia cakap kat sini cabut sekali. Dia tak cakap pun tutup suis saja. Okay, tetapkan suhu penyaman udara minimum 24. Ni kita sekarang sampai 16. Okay. Tu sebenarnya amalan berkonsepkan teknologi hijau. Tak ada salah, memang ada orang buat 16, 18. Tapi dia tak amalkan konsep teknologi hijau lah, tu je. Jadi awak belajar, awak dah tahu. Okay, seterusnya yang ni amalan teknologi hijau juga. Ni gambar ni ramai yang tahu, pernah tengok kat mana-mana. Jadi sebab tu diletak dekat certain tempat tu sebenarnya sebab amalan teknologi hijau. Seterusnya perolehan produk hijau. Gunakan kertas kita semula, penggunaan kereta hybrid. Tu produk hijau lah tu. Produk yang tidak mencemarkan alam sekitar. Seterusnya pengangkutan, guna macam yang tadi lah. Pengangkutan, okey, kalau tengok kat sini, guna pengangkutan awam atau berkongsi kenderaan. Tu sebenarnya teknologi hijau. Okey, amalan teknologi hijau. Park and ride tu maksud dia, okey, parking kereta kat situ, lepas tu nak pergi kerja, naik pula train supaya mengurangkan kesesakan, okey, lepas tu tak mencemarkan alam daripada asap kenderaan sendiri. Itu sebenarnya. Okey, seterusnya pengurangan sisa. Ni macam ni. Meminimumkan penggunaan peralatan pakai buang. Jadi kena kurangkan. Contoh pakai buang banyaklah untuk mengurangkan sisa pepejal ni. Okey, sebab pepejal ni mungkin lambat untuk diuraikan. Jadi kita kena kurangkan. Yang ni kuatkan pengasihan sisa pepejal isi rumah secara peringkat. Sebab itulah sekarang ni kerajaan dah banyak dah tempat yang kena asingkan. Hari ni hanya kutip sampah yang boleh kita semula. Hari ni untuk kita semula dia ambil sampah yang berkaitan dengan sisa makanan. Contohlah. Okey. Itu sebenarnya. Penjimatan air. Okey, ni pun amalan teknologi hijau. Pastikan pilih air ditutup dengan betul. Kadang-kadang kita tak tutup betul, air masih menitik. Itu sebenarnya. Menadah air hujan. Itu semua amalan kita semula. Kadang nak basuh kaki kan kat luar rumah. Jadi tak payah guna air pipe. Kita tadah je kat situ. Free je air. Itu sebenarnya amalan kita, amalan teknologi hijau. Sebenarnya amalan 5R. 5R pun sama. Okey, yang mana kita nak buang ikut warna. Contoh biru untuk kertas. Coklat untuk kaca. Orange untuk katakan jingga katakan untuk aluminium. Okey, kalau yang biasa siapa pernah dengar sebelum ni lagu, okey, cikgu dulu sempat lah, contohnya biru kertas punya, tin untuk jingga dan plastik juga. Ataupun dari awal dia, kalau coklat untuk kaca, biru kertas punya, tin untuk jingga dan plastik juga. Cikgu ingat sampai sekarang lagu tu iklan kat TV. Sekarang ni mungkin dah tak keluar. Okey, sebenarnya perkhidmatan makanan. Okey, kalau makanan, gunakan pembukuan makanan yang bersera alam. Macam cikgu cakap tadi. Tak boleh guna yang polistiren warna putih macam salji tu, tak boleh. Okey, elakkan penggunaan botol air plastik yang tidak boleh digunakan semula. Kadang-kadang kita guna botol mineral tapi sebenarnya tu dah tak boleh, kita dah tak boleh pakai balik sebenarnya. Okey, jadi pakai yang boleh guna balik tu lebih selamat sebenarnya. Seterusnya ialah landscape. Kadang-kadang mak ayah ke kat rumah kan tanam-tanam pokok buat landscape macam cantik. Itu sebenarnya amalan teknologi hijau. Jadi dalam masa yang sama ni awak ambil kesempatan duduk kat rumah belajar online, ada masa buatlah landscape tolong mak ayah ke. Itu sebenarnya amalan
teknologi hijau. Okey, jadi itu sahaja untuk teknologi hijau. Teknologi hijau satu topik yang agak menarik sebab dia dekat dengan awak, dekat dengan kehidupan awak, dekat dengan rumah awak. Okey, jadi semua tu boleh diamalkan. Okay, contoh tutup pelak, tutup air. Jadi benda-benda tu sebenarnya pengetahuan yang awak perlu tahu dan mungkin kalau tak belajar geografi awak tak tahu. Okey, jadi macam biasa tulis tajuk bab 10 teknologi hijau, salin nota imbas kembali sampai habislah macam biasa. Okey, jadi sekian saja untuk hari ini. Okey, so kita jumpa untuk next chapter bab 11. Okey, jadi kalau ada apa-apa masalah boleh WhatsApp cikgu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.